Sebelum tu kalau ada gangguan tiba-tiba anak menangis ke apa, minta maaf lah ya kat rumah ni kan, dia lagi mencabar lah. Okay. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kehadirat Ilahi. So di hari Jumaat yang berkah ni dan juga di hari terakhir Syawal iaitu 30 Syawal, kita dapat bersama-sama dengan tamu jemputan kita untuk hari ini iaitu Brother Abu Bakar bin Umar. Dia juga adalah saya punya, pernah berada satu bumbung bekerja satu bumbung di SDEF dulu bang, zaman-zaman kegemilangan SDEF dulu. Okay, so tapi sebelum saya nak meneruskan sesi perkongsian bersama dengan Brother Abu Bakar Umar ni, saya cuma nak mewakili pihak PMA untuk mengucapkan tahniah kepada kita punya Mr. Presiden, Brother Muhyiddin Brodin yang telah menerima cahaya mata lelaki sebenarnya, bukannya perempuan, sebab dia kata masih lagi isteri dia adalah queen dalam rumah tu. So tahniah kepada Brodin di atas kelahiran cahaya mata putera pada hari ini, dan juga rakan-rakan kita yang lain yang telah menerima promotion kenaikan pangkat. So kita ucapkan beribu-ribu tahniah, semoga dengan promotion yang diberi ini akan lebih menjadikan diri anda lebih berjaya untuk menjayakan visi dan misi UIA seterusnya insya-Allah. Dan juga rakan-rakan yang lain juga, saya doakan yang baik-baik saja untuk hari ini. Okay. So alhamdulillah, untuk sesi perkongsian Santap edisi siri ke-10 ni, kita bersama dengan tamu jemputan kita iaitu Brother Abu Bakar bin Umar, sahabat lama saya. Okay, dan tajuknya pada hari ini ialah Kembara Abu Menawan Puncak. So apakah kisah dia, apa yang ingin dikongsikan, diceritakan oleh Brother Abu? Saya rasa saya akan terus handover kepada Abang Abu lah untuk sesi sharingnya. Okay, so dipersilakan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Sister Sheila, rakan di bawah satu bumbung di SDF dulu. Lama jugalah tak jumpa. Kemudian saya nampak dalam attendance pun ramai rakan-rakan dalam UIA yang ada yang saya pernah kerja sekali, ada yang saya tak pernah kerja sekali. Welcome. Terima kasih kerana attend Cik Arif Sulfitri Oh, ini idola ni. Rakan Everest ni. Rakan Everest itu bukan sekejap tu, lama duduk kat Everest Base Camp tu. Okay. Kemudian saya mula dengan intro lah ya. Intro untuk makluman, nama saya Abu Bakar. Saya bermula bekerja di UIA pada tahun 1997, 1 hari bulan Oktober 1997. 6 tahun sebelum tu saya join UIA tapi sebagai student lah di Matrik Lembah Pantai. Dan graduate pada tahun 1997. Kemudian tiba-tiba ada maklumat kata UIA tengah nak cari staff officer lah untuk bekerja di UIA, sebab UIA pada masa tahun 97 tu kampus di Gombak tu memerlukan ramai staff lah. Jadi saya pun apply. Pada tahun 97 tu pelik sikit. Untuk apply kerja ni, pada masa tu kami hantar borang ke ANR, sekarang Amat lah, Admission Records. Pada masa tu officer yang terima tu Sister Izan lah, Kak Izan Kairana. Jadi banyak jasa dia kepada saya, dan juga interview oleh Profesor Dr. Jamil Osman dan juga oleh Associate Professor Zakaria Man lah. Kemudian bekerjalah selama 6 tahun di UIA di bawah NR, Admission Records. Sekejap je di PJ dalam 2 bulan, kemudian pindah ke Gombak. Dan di Gombak ni selepas NR saya masuk SDEF tahun 2003. Masa itulah barulah kenal dengan Syamila semua kan, Pak Tam, Brother Amir Pasha. Amir Pasha pada masa tu saya jumpa dia masih part time tak silap di STEP. Kemudian pindah ke ICOL sebagai officer admin dan juga akademik. Kemudian ke IUM Press, sampailah IUM Press ni sampailah
daripada tak ada kedai buku dan buka kedai buku. Jenuh menjawab dengan top management, betul ke kita boleh buat sale ni, sebab yalah, kedai buku akademik ni bukanlah hari-hari orang beli buku, tapi itulah, alhamdulillah daripada 200,000 ke 300,000 sale. Dan sekarang ni nampak pegawai-pegawai yang pegang sekarang ni lagi hebat daripada saya. Tahniah. Kemudian daripada situ saya pindah pula ke EDC selama setahun. Selepas EDC saya minta pindah ke Matric lah, ke Pusat Asasi UIA. Sampailah sekarang. Jadi perjalanan tu adalah bagi saya indah dan juga ada benda yang tak indah, tapi saya terima. Sebab macam itulah perjalanan kalau untuk menawan puncak ni. Menawan puncak, apa yang masukkan adalah contohnya perjalanan hidup dalam kerjaya dan juga perjalanan hidup saya untuk menawan puncak gunung-gunung di Malaysia dan juga di luar negara ni, memang dia ada turun naik. Alhamdulillah benda-benda macam ni membantu saya dari segi menghadapi apa-apa rintangan yang dilontar ataupun apa-apa cabaran lah yang dilontarkan kepada saya dan untuk saya hadapi lah. Okay, saya ada prepare slides. Saya nak share lah sikit. Okay, nampak tak Sheila? Okay, clear. Okay. Alright. Dalam hidup kita ni macam je lah, kita usaha untuk menawan puncak ni. Bukanlah kita cuba nak tawan sebuah gunung tu, puncak dia tu, tapi kita nak conquer ourselves. Macam 2 hari lepas, tak silap saya dengar talk yang disediakan, yang dibuat oleh Brother Arif Zulfitri, dipanggil speaker daripada UiTM tu. Dia quote ni benda ni yang sama juga. Sebenarnya apa yang dia quote adalah daripada kata-kata Edmund Hillary lah, Sir Edmund Hillary. Dan dia punya ayat dia lebih kurang macam ni. It's not the mountain we conquer but ourselves. Sebenarnya dalam perjalanan untuk mendaki satu puncak tu, sepanjang perjalanan tu, setapak demi setapak tu, sentiasa terawang-awang dalam fikiran tu. Kadang kita nampak tu kerja, hidup, ibadat, anak, isteri, semualah. Keluarga, ibu, bapa dan semua. Benda-benda tu akan, setiap langkah tu akan terbayang. So, kadang kita nampak view tu, kita lupa sekejap, lepas tu kita berjalan, kita teringat balik. Jadi benda tu, perkara ini membantu, satu, bagi saya nampak kita cuba menawan puncak-puncak di dunia ini. At the same time kita cuba untuk overcome hardship apa yang berlaku dalam hidup kita. Dan juga kita cuba bina kita cuba kaitkan dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak benda saya cuba amalkan lah. Okay, sedikit background tentang saya asal pada Al-Fatah Kedah. Formal school saya SKMKAK, Sekolah Menengah Bahasa Agama Kedah, Ayah Imam Alumni dan juga staff daripada UIA daripada tahun 1997. Saya listkan lah gunung-gunung yang saya telah daki untuk makluman lah, bukan nak membesarkan diri saya. Ini adalah cabaran-cabaran yang telah saya hadapi daripada tahun 1997. Saya terus mendaki Gunung Kinabalu dan 2009 dan 2011. Yang 2009 ni adalah trip yang melibatkan pejabat student development bersama pejabat deputy director pada masa itu, iaitu Datuk Amidun, dan juga
dan juga join pada masa itu Dr. Akmal Huzairi. Pada 2011 ramai officer UIA pada masa itu join 24 orang semuanya. Dan ini saya terlibat jugalah dalam untuk menganjurkan program pada tahun 2011 ni. Kemudian tahun 98 ni saya join satu trip mendaki ke Gunung Bunga Buah di sebelah Genting Highland. Sekarang ni susah dah nak naik Gunung Bunga Buah ni sebab dah tutup jalan dia. Banyak dah jadi kebun sayur. Kemudian saya join, saya mendaki pula Gunung Ledang daripada tahun 2000 sampai 2017 4 kali. Kemudian saya mendaki Gunung Nuang lebih dari 5 kali sebenarnya. Cuma saya banyak 5 kali tu ke puncak dan lebih pada tu saya akan join, saya akan trek sampai ke Kem Lolo je sebab daripada Empangan Pangsun ke Kem Lolo tu dalam 5.8 km. Biasa pergi camping balik, itu je pada hujung minggu lah. Kemudian saya pernah join Gunung Bubu, Ulu Kernas, Kuala Kangsar. Inilah gunung yang sampai sekarang saya tak lupa disebabkan dia punya pacak dia memang banyak lah. Buka kasut ada 20 ekor dalam kasut. Dan kemudian saya join satu trip daripada, ini saya bawa student lah, bawa student UIA, bawa Adventure Recreation Club daripada Trans Siti Wangsa, daripada Korbu, Kayong, Jongbelah. Jalanan dia daripada Ulu Kinta di Perak dan sampai ke Gua Musang di daerah lodging lah. 2001 dan 2015. Gunung Ansi di Negeri Sembilan. Gunung Datuk ni daripada 2015 sebab dekat dan senang. Gunung Raja 2017, yang ni saya bersama-sama Encik Saiful Riza bawa student CFS. CBL, Ceburung, Berembun dan Langsir. Ceburung dan Langsir tu adalah puncak, adalah dua gunung, adalah dua waterfall yang tinggi di Ulu Dungun. Itu adalah Gunung Berembun. Ini adalah antara gunung tercantik di Negeri Terengganu lah. Kemudian saya ikut satu trip ke Gunung Irau 2017. Yang ni memang low ranger lah, pergi seorang ni. Tiba-tiba pula jumpa student UIA kat dalam on the way. So tiba-tiba jadi pegawai pengiring lah, unofficial. Kemudian saya join satu aktiviti mendaki Gunung Besar Hantu, ialah gunung paling tinggi di Negeri Sembilan adalah Gunung Besar Hantu pada 2017. Gunung Suku pada 2017 adalah gunung sempadan antara Simpang Pulai dengan Cameron Highland. Gunung Yonyak ni adalah gunung G7, yang ni saya cuba cabar diri saya untuk menghabiskan jalanan mendaki ke Gunung Yonyak ni selama 24 jam. Alhamdulillah berjaya. Kemudian saya mendaki Gunung Tahan lah pada 2018. Ini merapuh, tahan merapuh, yang mengambil masa selama 4 hari 3 malam lah. Ini jarak perjalanan paling pendek lah untuk mendaki Gunung Tahan. Kalau merapuh, Tahan Peak dan juga merapuh. Kemudian saya mendaki EBC dan Kalapata pada 2018, bulan April. Ulu Sepat 2018, ini adalah G7 di sempadan Tasik Temenggur di Greek dan juga Temenggur daerah apa ya? Saya pun tak ingat. Kemudian Terusmadi adalah gunung kedua tertinggi di Malaysia, terletak di Banjaran Terusmadi pada 2018. Artinya yang pertama di Malaysia adalah Gunung Kinabalu dan kedua adalah Gunung Terusmadi. Kemudian Gunung Camah pada 2019. Saya terus translanding merentas 7 puncak gunung di selatan Banjaran Tiga Bangsa. Cabaran 15 jam, bermula pada 12.30 malam sampailah pukul 4 petang esoknya. Lepas tu saya join Gunung Tapis pada 2019 sebab Gunung Tapis ni dia memang dekat dengan daerah Kuantan, senang saya nak pergi ke sana. Tapi sayang banyak dah ditebang hutan on the way. Kemudian saya mendaki Gunung Fuji pada 2019 bulan Ogos. Kemudian saya teruskan dengan Gunung Yongbla, Gunung Charlie dan Gunung Tiga Boundaries dan Gunung 6040 2019.
belum tahan lagi, tapi kali ini saya terus ambil trip daripada tahan ke Merapoh masa 7 hari. Ini memang panjang lah dan memang mencabar. Gunung Senyum 2020 sebelum PKP lah. Kemudian ini adalah gunung-gunung yang saya telah rancang lah untuk saya pergi pada tahun 2001, 2022 dan 2023 insyaAllah. Untuk makluman rakan-rakan yang hadir pada petang ni, pada 21 April 2018, tim IUM Kuantan, wakil-wakil daripada setiap kuliah dan juga jabatan hadirlah dalam 11 orang termasuk saya pada masa itu, berjaya sampai ke ni Everest Base Camp ni. Everest Base Camp lebih kurang dalam 17,000 kaki lebih lah. Tahniah. Alhamdulillah, terima kasih. Dan senang ni, terima kasih pada AI. Ya, betul. Kalau dia tak jemput tu tak sampai saya. Okey. Kemudian ini adalah view daripada Kalapata 22 April. Yang di belakang tu yang color hitam tu adalah Gunung Everest. Di depan itu yang agak rendah segitu adalah Lhotse. Jadi kalau di belakang saya tu adalah Everest Base Camp di bawah tu. Kemudian biasa orang akan trek sepanjang glasier tu naik ke pinggir Lhotse dan baru naik ke Everest. Banyak lagi, jauh lagi tu. Untuk makluman kawan-kawan, Sagarmatha adalah nama asal Gunung Everest. Jadi kalau orang Sherpa dia akan panggil gunung ni Sagarmatha. Ini sekarang saya segar mata memandang. Segar. Tapi sejuk minus 15 lah. Ya. Ya, minus 15 pada masa ni memang minus 15. Sejuk dia memang tak tahan lah. Saya pakai glove ke tak pakai glove tu, tapi memang alhamdulillah lah kulit tebal lah juga. Macam tak tu, steady tu. Dah jadi orang gunung tu. Tambah terpaksa minta kawan-kawan ambil lah, memang dah terbukti orang gunung tak pakai glove. Itulah view dia memang cantik lah kat sini, subhanallah. Nak sampai ke sini pun apa yang saya amalkan, macam doktor yang bagi talk baru ni tentang mountain sickness apa semua tu kan, memang betul saya amalkan ada dua benda lah. Setiap langkah tu saya sama ada saya bernyanyi dalam fikiran ataupun dalam hati, ataupun tapi most of the time saya akan gunakan teknik astaghfirullahalazim lah. Astaghfirullahalazim, subhanallah, ataupun saya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Tapi astaghfirullah paling senang lah. Sebab sepanjang saya melangkah ni, oksigen memang kurang kat kawasan ni, dalam 65% sahaja oksigen. Pokok pun tak ada, dia banyak lumut lah dekat batu tu. Lumut-lumut kecil, memang susah nak dapat oksigen. Memang susah. Jadi memang macam mana saya boleh sampai kat sini pun saya tak tahu. Tapi saya cubalah buat macam mana yang terbaik lah. Sebab kami daripada dihantar oleh UAE Kuantan untuk sempena 20 tahun, apa yang telah dicabar tu untuk buat, kita buat sebaik mungkin. Dan alhamdulillah sampai. Ini puncak Kalapata pada 22 April. Ketinggian ni dalam 18,000 kaki lebih lah. 18,000 kaki. Di belakang tu banjaran tu adalah banjaran Himalaya, tapi kalau ikut map dah sempadan dengan Tibet. Tak jauh lah. Kalapata dengan Tibet ni sebenarnya tak adalah jauh sangat. Ini adalah view daripada puncak Kalapata. Di belakang tu, di bawah tu adalah Khumbu Glacier. Banjaran-banjaran gunung di bawah tu. Okey. Setakat tu untuk view di Everest Base Camp dan Kalapata. Saya ada slide lain lah untuk Everest Base Camp dan Kalapata. Selain pada tu, alhamdulillah saya berjaya sampai ke puncak Gunung Fuji pada tahun 2019. Cabaran ni memang banyak lah sebab pada masa ini saya seorang-seorang je daripada UAE. Dan yang datang pada
kebanyakan ni ramai pegawai-pegawai senior daripada kementerian-kementerian di Putrajaya lah. So, alhamdulillah dapat buat networking dengan kawan-kawan daripada kementerian. Ini adalah kereta Gunung Fuji. Saya memang takut juga tu duduk tepi tu, sebab kalau lah boulder kat bawah saya tu terpatah lah. Jauh menjunam saya kat bawah tu, dan nak naik balik bukan senang tu. Ini adalah view daripada Gunung Fuji. Masa ambil gambar ni memang ramai climbers yang dah sampai tu akan menyebut perkataan banzai lah. Banzai, banzai. Macam kita Jepun pula lah, banzai. Ini adalah peserta-peserta daripada kumpulan saya tu. Sebenarnya ada satu lagi tu, bendera tu, ada bendera Malaysia, ada bendera Indonesia dan juga Singapura. Padahal ada bendera Singapura, tapi saya tak jumpa gambar daripada Singapura tu. Asalnya trip ni datang daripada Malaysia je, tapi dah sampai di Fuji, stesen kelima Fuji tu. Kami berkumpul 3 negara termasuk Singapura, dan naiklah sekali sampai ke puncak. Untuk makluman, sebenarnya Fuji ni ada 4 puncak. Yang ni saya pergi satu je sebab masa yang terhad. Kat belakang tu ada satu lagi puncak tu. Setiap puncak tu ada shrine, macam temple lah untuk pengamal Shinto. Dengan bangganya saya pakai jaket yang diberi oleh Brother Syarudin, jaket UAE. Ini adalah ini summit Gunung Kinabalu pada 2009. Gambar-gambar ini, donkey earthquake ini sebenarnya sekarang dah tak ada, sebab selepas gempa bumi dah banyak yang patah. Ini saya ke Gunung Kinabalu, view daripada Labarata. Yang ni adalah video yang saya ambil sendiri. Untuk makluman kawan-kawan, saya tak ada upload kat mana-mana, tapi memang cantik lah. Jadi kita tengok sekejap video yang saya ambil ni. Berada di hampir puncak Kinabalu ni, macam ni lah angin dia. Puncak ni adalah puncak yang biasalah digunakan untuk gambar di baju-baju untuk mendaki Kinabalu. Di sana tu timur, di tempat saya ni barat. Jadi kat sini gelap lagi ya. Okey, di depan tu adalah gaung yang lebih kurang 100 kaki ke bawah. Okey, itu adalah puncak Kinabalu. Ini Ugly Sister Peak ataupun puncak Nenek Kebayan. Okey, yang di bawah tu adalah puncak duit RM1. Selalu dekat duit RM1 tu kan ada gambar belakang tu. Okey. Untuk makluman, Kinabalu ni sebenarnya dulu bersalji. Last 1997 memang ada salji. Jadi saya berpeluang lah untuk baring atas salji di Gunung Kinabalu pada tahun 1997. Dan saya terus mendaki Gunung Terus Madi, gunung kedua tertinggi di Malaysia, tahun 2018. Memang cantik gunung ni. Dan saya suka dengan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah dipanggil periuk kera yang khas untuk di Gunung Terus Madi. Dia punya atas ke bawah tu dalam 1 kaki. Dia punya besar lebih kurang dalam tin minuman gas lah. Memang keras. Kalau dijentik tu bunyi macam kita jentik buluh lah. Dia khas hanya di Gunung Terus Madi sahaja. Ini adalah memori kami masa di Kathmandu dulu untuk semayang kan. Biasa walaupun tak ada disediakan surau, memang tunaikanlah tanggungjawab kat mana kita berada. Okey, saya nak, okey sila.
Cila. Okay. Alright. Okey, saya nak sambung dengan ada masa berapa lagi? Ada masa lagi. Okey, ada masa lagi. Saya nak tunjukkan presentation. Okay. Okey, yang ni adalah aktiviti pada Everest Base Camp Kalapata lah. Saya harap kawan-kawan dapat join lah pada masa akan datang sebab saya memang planning untuk pergi lagi. Ni kawan-kawan daripada UAE Kuantan, nampak air pun steady. Ustaz Mak Ali, Roger Muziman, Abang Hu sebelum tu nak tanya, macam mana bermulanya idea nak ke Everest Base Camp ni? Tanya saya ke tanya kepada Kuantan? Air yang initiate ni. Air yang initiate ni. Air initiate. Air initiate abang ikut je lah. Saya memang dream dah lama dah. Maksudnya semenjak tahun 2013 saya memang bermimpi lah untuk pergi ke Everest Base Camp dan juga Kalapata ni. Dan ternyata bila kita dream dan juga kita cuba menjadikan benda itu satu kenyataan, insya-Allah. Yalah, sebagai seorang pendaki tu ultimate dia mesti nak pergi Everest punya, kan? Ya, mesti. Dah sampai ke Everest Base Camp tu pun dah umpama macam kata impian jadi kenyataan, kan? Betul, sebab nak sampai ke Everest puncak tu kurang-kurang kita perlu ada 50,000 USD ya. Kalau duit Malaysia ni convert ke 50,000 USD ada 200,000 ringgit. Biasa orang Malaysia akan beli rumah lah 200,000. Betul. Duit pencen habis semua. Habis duit. Duit EPF habis semua. Sinar tak sempat tu. Tak sempat. Okay, terus. Okay, ini sebelum bergerak ada beberapa orang ni, tak semualah. Tim belakang sekali tu husband pada Dr. Siti Hajar dihantar di KLIA. Ini adalah dalam kapal terbang macam mana kami punya ni bergerak. Ini adalah gambar entrance Tribhuvan International Airport Kathmandu. Ketinggian pun dah 4,593 kaki dah kat sini. Memang terkejutlah kita berada di ground level di KLIA, tiba-tiba 4,000, memang sesak nafas sampai sini, dah sejuk. Ini adalah di depan hotel di Tamil Street bersama dengan Ustaz Muhammad Ali di Kuantan, Salpek Kuantan. Inilah keadaan di Kathmandu tak adalah cantik sangat sebab jadi dia orang ni baru je lepas earthquake tak berapa lama kan, jadi memang susah lah sikit dia orang nak bina balik semula kan. Ini adalah kedai-kedai untuk outdoor apparel ni, untuk beli barang-barang outdoor ni datang ke Kathmandu memang banyak dan brand-brand yang kita tak pernah nampak pun ada kat sini. Memang sediakan duit je lah. Kami sebelum pergi ke mendaki tu sempatlah sampai melawat ni kedutaan Malaysia di Kathmandu. Bawalah souvenir, terutamanya roti gardenia Roti gardenia memang tak ada kat sana. Jadi pegawai kedutaan ni minta lah disediakan roti gardenia, kami bawa lah. Tapi PKP pun laku je roti gardenia ni. Itulah saya pun pelik kenapa roti gardenia menjadi rebutan di mesti gardenia juga Gardenia. Itulah rumah kedutaan Malaysia kat belakang tu. Kami bergambar dengan pegawai kedutaan. Ini adalah jalan di cantik lah sebenarnya kalau ikut ni. Ada lagi buruk jalan dia. Jalan dia berdebu lah. Pasal selepas gempa bumi dia kata banyak berdebu. Di tengah-tengah bandar Raya Kathmandu ada gajah. Dan ini adalah briefing kepada Encik Furi Sherpa, agent lah, tracking agency. Kami makan tu, selepas makan tu ada briefing. Ini adalah daripada view hotel pagi. Tiket peterbang Tara Air, Tara Air ni kalau pergi dan balik daripada contohlah macam siapa-siapa kawan-kawan nak pergi Merasa lah,
Lukla Airport. Lukla Airport ni adalah the most dangerous airport in the world. Perjalanan dia daripada Kathmandu ke Lukla ni dalam 40 ke 45 minit. Kos dia dalam RM1,300 ke RM1,500 itulah. Bergantung pada season. Berterbang ni tak besar dia punya berterbang ni kecil dalam 10 orang, 12 orang lah maksimum. Dan memang diberi putik kapas lah dan juga gula-gula sebab memang dia punya tekanan dia memang tak cantik lah macam berterbang besar Boeing memang kan. Jadi nak tutup telinga daripada telinga dibagi putik kapas. Macam cerita Piramli, ambil putik kapas golong-golong letak telinga. Ya, view Lukla lah, Kathmandu. Banjaran Himalaya daripada jauh, daripada dalam flight. Okey, ini adalah map perjalanan kami akan datang pada hari trekking jauh lah. Ini adalah airport Tenzing Hillary di Lukla. Ketinggian dia 9,300 kaki daripada aras laut. Inilah airport paling bahaya di dunia. Dia punya ni tak sama tau, dia yang daripada sini menurun. So kalau landing dia akan naik. Daripada sana hujung sekali dia akan naik ke sini. Ialah Pekan Lukla, pekan yang berdekatan dengan airport. Puncak gunung yang ada. Untuk masuk ke sana memang kena beli permit lah. Permit kita beli kat sini. Briefing di Lukla Town. Briefing baca doa, insyaAllah kita akan berjaya lah sebab kami doakan kejayaan sepanjang perjalanan. Ini adalah pekan Pak Ding lah, bukan pekan lah, kampung lah sebenarnya pun. Ketinggian dia adalah rendah sikit daripada Lukla tadi. Lukla dalam 9,000 kaki, dekat sini lah 8,000 kaki. So dia macam Kinabalu juga, bermula di Timpohon tu, kita turun dulu, lepas tu dia akan pacak sampai ke atas. Gunung sungai di belakang ni adalah hasil daripada glacier yang cair, jadi tak boleh mandi lah. Kalau nak mandi, sediakan kulit yang tebal sikit. Makanan di lodge lah ataupun rumah penginapan. Cik Abu, Ya, nak tanya. ya. Ni apa ni lah. Ni kalau kita, ni Cik Abu punya ke yang pergi yang mendaki-daki ni kan? Ya. Bajet sendiri ke cari sponsor ke apa? Saya macam mana pun saya tak akan minta sponsor dan juga saya akan ataupun menggunakan duit universiti lah. Saya akan menggunakan duit sendirilah. Okey. Ini adalah jambatan. Ni gambar yang sebelah kanan tu. Nampak tu lah yang paling tinggi tu lah jambatan yang saya daki. Memang tinggi lah naik-naik ke sana. Okey, ada gambar pokok cherry. Cherry blossom pada masa ni. Trek ni macam ni lah, tak ada susah sangat tapi disebabkan oksigen ni kurang, memang menyukarkan pasal oksigen lah. Dan berdebu, musim ni musim panas, dia memang berdebu tapak jalan dia. Checkpoint kedua, yang ni memang kena beli permit kedua. Ini nama tempat dia Namche Bazaar. Namche Bazaar adalah macam capital kepada wilayah Kumbu Himalaya. Dekat sini lengkap lah, ada hospital, ada klinik gigi, ada ATM machine, boleh shopping lah barang-barang kat sini, souvenir. Ketinggian dia 11,000 kaki lebih. Okay, sambil-sambil daripada Abu tunjuk gambar tu, kalau ada siapa nak tanya soalan boleh Ya, teruskan. Boleh tanya soalan.
Kita pun ada lagi, saya bagi masa mungkin lagi 5 minit lagi pada Abu. Okey. Itulah tengok gambar ni pun subhanallah, ya Allah cantiknya kan. Memang Kita cantik. sebenarnya bagi saya kita cuba mendalami lah keindahan tu. Subhanallah tu memang banyak lah. Ya Tak Allah. tak Okey, terkata. ada yang angkat tangan tu, Brother Amir kita. Mir, tanya Mir. Ada soalan? Ya. Ada, nak tanya. Okey. Ya. Hang prepare berapa lama nak pergi? Prepare Berapa prepare lama berapa lama? prepare nak pergi? prepare diri. Hang bukan fit pun. Berapa lama hang prepare? Dalam mendaki gunung ni sama juga dengan kita bekerja tau. Kita if we mentally prepared, physically we will prepare ourselves. Kena prepare mental dulu. Dulu hang ajak pergi gunung, hang ajak aku pergi gunung, hang kata semua senang. Bila sampai semua jadi susah. Macam mana? Hang selalu cakap yang tu, senang main senang. Tapi bila training pergi Kinabalu pun kena dengan aku juga kan. Macam mana tu maksud Itulah preparation dia pengalaman betul-betul mental and physical tu maksud dia mental tu kita nampak okey lah, boleh mental kan, boleh dreams, boleh apa kan, tapi physically tu nak prepare how long, berapa lama dia ambil masa, seminggu ke, training macam mana yang Okey, berapa lama persiapan nak pergi Everest, bukan jalan-jalan gunung ni. Because kita naik tu dengan oksigen tak cukup kan. Adakah training kat Kinabalu lagi ke, Kundasang ke, macam mana? sebenarnya kalau dalam kumpulan yang saya ikut sekali ni, Dr. Siti Hajar tu, tanya dia pernah mendaki gunung tak? Dia paling laju dalam grup ni. Dia pernah mendaki gunung tak? Dia tak pernah mendaki gunung, dia cakap. Dia hanya mendaki Bukit Berindung je dia cakap. Tapi dia paling laju. Kan? Jadi kalau berbanding dengan saya lah mendaki Gunung Tahan lah apa semua, tapi saya mendaki slow lah. Sebab saya suka tengok view, ambil gambar, pulang lah masing-masing lah. Tapi kalau ikut training saya memang saya akan berlari lah, pastikan juga berlari lah dalam 2-3 km satu hari, berjalan ke apa ke, buatlah apa-apa. Berenang ke, buat je, janji keluarkan peluh sebab umur kita kan. Saya pernah daki Gunung Nuang. Gunung apa tu dekat Johor tu, Ledang bang. Ledang. Itu pun macam tobat dah aku rasa. Itu masa muda. Masa muda. Masa Kita- tu lagi tak. Ya. Paling berumur yang berdaki bersama grup tu berapa umur dia? Paling senior lah. Ke Everest Base Camp ni, Yang paling senior. paling berapa senior dalam grup tu? saya rasa Ustaz Ali lah kot. Berapa umur tu? Saya tak tahulah umur dia. Kalau saya sekarang 48, dia lebih dari saya lah kot. Ya, masa dia mendaki tu umur dia apa? 50, 55, 58. Saya rasa 50 lebih lah, dan dia laju. So, dia baru je balik pada Annapurna Base Camp tu dan dia ikut pula trip ke Everest Base Camp. Okey, ini adalah perkampungan Kumjung lah. Ketinggian dia dalam 12,400. Ada orang duduk kawasan ni, tapi tak ada masjid lah. Saya cuba juga cari surau ke masjid, memang tak ada lah. Mungkin boleh pergi buat aktiviti, kita buka lah satu masjid ke surau ke, kita cuba buat program kat sini kan. Nak tahu satu masa tiba-tiba ada seorang ustaz duduk kawasan ni, Islamkan orang kawasan ni. Ini adalah Hillary School yang dibina oleh Yayasan Edmund Hillary. Nampak tak Ustaz Ali tu yang pakai beg yang depan sekali tu, dia boleh siap main volleyball pula dengan budak-budak sekolah ni. Yang ada beg kat belakang tu ke? Yang ada beg kat belakang tu dia boleh main volleyball. Letak Saya- dalam beg tu. Saya tak buka beg main volleyball kan? Itulah sebab kami lalu boleh main volleyball pula. Hebat Ustaz Ali ni. Allah Akbar. Oksigen kurang dekat sini ni, 12,000 memang dah kurang oksigen. Kalau nak kena mountain sickness memang boleh kena dah. Bermula pada 9,000 kaki tu memang biasa orang dah kena mountain sickness. Cik Abu, dia punya oksigen punya ni percentage berapa kat situ atas tu? Biasa kalau ada doktor kan, pergi tu ada doktor apa semua kan. Dia punya percentage tu basically kalau kita nak dekat-dekat sama dekat Malaysia ni dekat macam mana dia punya ni? Kalau di Everest Base Camp tu hanya 60% atau 65% sahaja oksigen level. Jadi orang yang kena COVID ni saya faham lah macam mana dia punya suffer tak ada oksigen ni. Itulah keadaan dia.
Nak melangkah satu pun, ya Allah, kenapalah saya datang fikir macam tu. Tapi itulah, langkahlah juga. Mental lah, Eh, mental kena kuat Itu Ha. macam ayat Dr. Akmal tu. Ya, Daripada aku betul-betul. naik Gunung Kinabalu. Tapi sebenarnya memang dalam menawan puncak mana-mana pun memang macam tu. Kenapalah saya ikut trek ni. Tapi lepas turun tu tak payah banyak hari, 2 hari je. Nak pergi lagi lah. Macam tu keadaan dia. Okay, ini adalah simpang Everest Base Camp ni ada dua jalan. Yang ni adalah simpang satu lagi. Dia ada trek lain yang lebih jauh lah, tambah 3 hari. Ikut Gokyo. So akan datang saya akan ikut trek ni lah. Ke Gokyo. Ini adalah pagi-pagi dekat sini dah memang freezing temperature dengan toiletnya sharing dengan orang-orang daripada Jepun. Memang suffer lah sikit. Kat sini perjalanan ke Dingboche. Ada masa lagi tak Sheila? Boleh lah, lagi 5 minit lah saya bagi. Alright. Boleh cakap, Okay. Belakang saya tu adalah, ini adalah Dingboche. Dingboche ni ketinggian dia 4,410 meter. Ini lebih Kinabalu 4,095 meter, bermaksud dalam 300 meter lebih pada Kinabalu. Tapi ada kampung. Hebat orang Sherpa ni. Dia punya paru-paru memang hebat. Belakangnya adalah Gunung Ahmad Dablam. Tahun 2019 ada climber Malaysia, India meninggal, jatuh di Gunung Ahmad Dablam ni. Ini adalah perkampungan Dingboche. Itu adalah Island Peak. Island Peak ni antara gunung yang tinggi lah di Everest. Abu, yang orang Yes, dekat perkampungan tu dia tak ada kereta ke? Semua naik kereta, naik jalan kereta, jalan kaki je ke? Tak nampak kereta tak ada. Basikal pun tak ada. So memang hari-hari exercise diorang ni Dia orang exercise, kalau ada duit dia akan naik helikopter. Sebab naik helikopter. sebab di kawasan Kumbu Himal ni, Grab dia adalah helikopter. So kalau dia ada banyak duit dia akan naik helikopter. Kalau tak ada orang jalan kaki lah. Jalan kaki ataupun naik yak ataupun naik kuda. Berapa duit tu kalau naik helikopter tu? Sendiri mau ingat. Memang tak ada. Okey, dia puncak bertentang dengan Gunung Ahmad Dablam. Ahmad Dablam ni nak mendaki dia kena alpine trekking, sebab dia boleh trekking sampai ke bawah tu. Lepas tu kena pakai roping untuk sampai ke puncak dia. Abu, perjalanan mendaki ni kira-kira macam halangan dia macam dekat kita, dekat sini kadang-kadang bila kita buat trekking kan, jalan licin apa semua kan, tapi yang naik dekat sini kiranya halangan macam tu tak ada. Kadang-kadang kita nak naik pegang sampai bergayut dekat akar kayu nak mendaki tu kan. Tak, Alhamdulillah. Cuma dia punya risiko adalah binatang-binatang yang digunakan untuk digunakan sebagai transportation, sebab ada teknik dia. Kalau kita terjumpa dengan konvoi, biasa transportation dia adalah binatang seperti keldai ataupun yak apa semua kan, lembu. So teknik dia bila terjumpa dengan binatang ni, kita kena rapatkan diri kita ke tebing lah, biar dia lalu ke jurang. Jadi kalau dia terkejut, dia tak akan sepak kita jatuh ke jurang. Itu teknik dia lah. Kemudian jalan dia ni berbatu-batu, so kita adalah amat kita kena peka dengan fallen rock lah. Bila masa boleh jatuh batu yang boleh kena kepala, boleh kena badan, dan batu dia orang jatuh yang agak besar lah. Pasal on the way balik nanti memang ada tempat-tempat yang saya berlari juga lah, sebab tiba-tiba batu jatuh pada puncak gunung. Berlari sembunyi lah daripada di belakang batu lain, yang bahaya lah. Ialah grup kami jalan berbaris ni.
Di belakang tu adalah satu gunung, apa nama saya pernah lupa. Susah nak sebut nama bahasa Sherpa ni. Ialah yak Ni kenderaan dia. Ya, kenderaan. Tapi berbeza Yak ni dia ketinggian, katanya ketinggian 3,000 meter ke atas baru ada yak ni. Ke bawah dia tak boleh duduk pasal bulu dia panjang. So kalau nak merasa bulu yak ni, boleh beli shawl lah untuk orang perempuan. Dia dah jual shawl, yak shawl di Kathmandu. Pada masa ni di Lobuche ketinggian 4,900 meter ni dah bersaji lah, memang sejuk pagi ni. Ni tidur belakang camp tadi lah, dekat dalam kemah tu tadi, gambar yang tadi tu. Tak. Itu saya tak pasti kemah apa. Kami duduk dalam rumah penginapan lah. Rumah penginapan ni satu bilik ada 2 orang, tapi tak ada pemanas lah. Memang tidur dalam sleeping bag yang boleh tahan sampai minus 25 Celsius. Tapi memang tak boleh tidur pun. Masalah dia oksigen kurang. Lepas tu yang keduanya, bila tutup muka habis kita akan lemas. Lepas tu bila tidur tu langgar dinding macam kena ais. Memang tak boleh tidur sangat lah. Okay, Brother Abu dah cakap pasal faktor kesihatan. Ya. Faktor kesihatan kan. So apakah faktor kesihatan yang mengganggu tu? Tapi masih lagi nak teruskan misi-misi mendaki ni. Mana datang semangat tu? Oh, semangat tu. Kita faktor kesihatan saya ke? Alhamdulillah saya sekarang ni tak ada masalah dari segi kesihatan. Sakit-sakit lutut tu biasalah kan, tapi kita akan overcome dengan paling pantang saya adalah kalau mendaki ni makan painkiller lah. Jadi walaupun sakit macam mana pun saya tak akan makan painkiller. Lebihkan minum air masak lah, air masak. Okay, setakat ni ada tak pernah berlaku kecederaan yang teruk ke sepanjang tempoh mendaki? Alhamdulillah okey lah setakat ni. Tak ada Alhamdulillah. Okay. So masih lagi lah untuk 10 tahun akan datang masih boleh mendaki lagi lah. InsyaAllah. Gambar ni cantik. Gambar ni cantik Gambar ni Cantik cantik. betul. Ini siapa ni? You ke siapa ni? Itu saya. Ini saya. Cantik lah. Yang ni tu matahari kat belakang, snow kat sini kan, cantik. Ya, alhamdulillah. Itu salji tu kan. Dia punya view tu dengan matahari memang cantik lah gambar ni. Saya memang suka gambar ni. Okay, ini kami gambar beramai-ramai. Belakang tu adalah Gunung Pumori. Atas tu adalah trek untuk ke Kalapata. Puncak Kalapata tak nampak dari sini. So, kalau ke kanan tu akan menuju ke Everest Base Camp, ke atas tu adalah Gunung Kalapata. Ini adalah glacier. Pada masa musim panas ni memang tak nampak lah. Banyak kedatang musim salji. Inilah Everest Base Camp. Dia punya batu tu. Tapi alhamdulillah tak ada avalanche pada hari ni. Kalau jatuh tu mungkin lah. Faham-faham saja lah. Memang tak sempat lari ni. So bermula daripada Everest Base Camp lah perjalanan akan melalui salji-salji Ya. Okay, saya tunjuk gambar ini adalah base camp. Kalau kuning tu kemah-kemah Everest Base Camp. Kami Cik Abu kena sign mati ke tu? Ke tak payah? ada beli insurans ni. Oh ada beli. Itulah tak tahu juga kadang. Biasa kan diorang suruh sign dulu, I will not be responsible for whatever happen kan. Memang. Ada kan? Memang sebelum pergi tu Ai dah bagi borang untuk sign lah. So tak akan claim Tapi bagi Ai. apa-apa insurans untuk anak bini tinggal dulu Okay. Okay, yang kemah tu kemah base camp lah. Untuk climber ke Everest Base Camp tidak dibenarkan lah masuk ke kawasan sana. So banyak kes hilang lah. Banyak kes mencuri kat sana. Cik Abu teringat dekat situlah tempat yang saya pernah duduk 2 bulan. Dengan Nasri Ai, jangan cerita pasal pergi toilet tu. Ya tu cerita lain lah nanti. Ai saya suruh dia jadi moderator, dia tak nak sombong. Kalau tak kan seronok. Ai level lain. Ada level lain. Okay, gambar di base camp. Saya tukar background lah gunung juga.
Ya, ya, Ambil ya. mood. Okay. Alright, so boleh lagi 1 minit untuk kita wrap up apa-apa? Okay. Okay, so Cik Abu nak tanya kesimpulannya sikit. lah. Nak tanya sikit Cik Abu, kesimpulan tu kan. Ha. Daripada dah banyak gunung naik ni kan. Ya, ya. So apa sebenarnya yang kita boleh dapat actually idea dan kita punya dreams tu kan, ada daripada apa yang kita kepuasan diri individu lah. Rasa menyesal naik tu semualah. Other than that, apa yang kita boleh dapat bila kita balik tu untuk kita sama-sama lah, rather than kita selain daripada share ni bagi orang geram dia tengok kan. Kan Sebenarnya tu lah macam kata-kata Edmund Hillary itulah, kita sebenarnya kita cuba overcome, we conquer ourselves. Kita nak tahu kita punya limitation dan juga kita cuba baiki diri kita lah. Macam saya banyak kelemahan, cuba baiki diri, dan juga yang paling penting reflect kepada kejadian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kan? Saya tengok kan setengah orang tu dia sebelum dia buat sesuatu dia dah fikir tentang kegagalan, belum try lagi. Kita sebagai seorang manusia ni yang beragama Islam, saya harap jangan mengalah sebelum kita cuba. Tak apa kita gagal, tapi kita akan cuba lagi, insya-Allah satu hari. Walaupun kita tak akan dapat apa yang kita nak tu, tapi sekurang-kurangnya kita dah cuba. Dan accept, itu adalah qada dan qadar lah. Ya, betul. Sebab untuk yang di Gunung Fuji tu kan, saya pergi tu 2 hari sebelum tu kan taufan di Jepun kan. Saya on the way tu saya dah memang berdoa, ya Allah janganlah pada masa aku sampai tu akan ada taufan. Alhamdulillah bila touchdown di Tokyo suasana cantik, dan beberapa pendaki yang tak dapat pergi ke puncak Fuji pada hari tu call ataupun WhatsApp minta valet nama dia orang ke puncak Fuji. Alhamdulillah nama dia beberapa orang tu dah sampai, dan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ada yang dah meninggal pada masa sekarang. Saya memang rasa bertuah lah dapat bawa nama dia orang tu ke puncak tu. Kat sini pun nama ramai kawan-kawan saya dah valet. Inilah kehidupan orang di Nepal di Sherpa ni. Saya bersyukur kita tak perlulah nak kerja nak angkat macam ni. Ini adalah kapal terbang. Sebenarnya ada benda pelik lah berlaku. Sebenarnya kami sepatutnya travel next kali 1 hari sebelum tu. Tapi kapal terbang tak dapat masuk sebabkan cuaca. Jadi saya dah fikir, adakah disebabkan saya bawa balik batu daripada April Base Camp, sebab saya ada bawa balik batu satu April Base Camp. Percaya tayo lah. Tapi tak berlaku lah. Saya naik gunung Fuji pun saya bawa balik dia punya gunung berapi Fuji. Alhamdulillah okey setakat ni. Tak jangan ada tahyul ni, tapi adakah. Jadi itulah syaitan yang direjam ni macam itulah, dia akan betul ke ni, itulah dia was-was dengan kita. Ini adalah last tunggu sebelum night flight. Okey, saya nak mainkan satu video ni, boleh Sheila? Live ni kita end lah. Okay, boleh. Ya, sembahyang. Abang Kamal. Okay. Ya. Teruskan. Abang Kamal tanya apa-apa ke? Tak ada. Cik Abu ni kat mana ni? Ini adalah Everest Viewpoint. Ini dalam 1 ke 2 jam perjalanan daripada Namche Bazaar. Di depan tu adalah Gunung Tamserku. Ini okey, nak tengok sekali ke? So kalau Amir nak pergi nak tengok Everest depan-depan, sampai dekat Lukla, trekking kat sini dalam 2 ke 3 hari. 2 hari kot katanya. Dan kita akan berada di sini. Ni sejuk kulit-kulit gelap ni jadi tak? Boleh. Kat sini belum sejuk sangat lagi ni. Nampak yang pergi semua sawo matang je tau. Kena pakai sunblock lah. Kat sini walaupun sejuk, kita kena pakai sunblock. Amir tak payah sunblock lah Amir.
Lebih tinggi. Apa kulit gelap dia Ha, tahan kan, sebelum colour. mah. Alamak. Okay, that's all lah. Okay. Alright. Alhamdulillah. So begitulah ya. Memang kalau tengok tu memang sangat cemburu kan. Subhanallah cantiknya ciptaan Tuhan. So sebenarnya kata pada penggemar-penggemar yang suka hiking, suka mendaki ni, actually satu of course lah physical, tapi saya rasa kalau ikut daripada perkongsian Abang Abu tadi, mental yang sebenarnya melebihi segalanya Betul. mental tu yang kena kuat, dan of course bagi orang Islam spiritual lah. Macam mana kita buka mata kita untuk lihat keindahan ciptaan Tuhan yang memang apa kata, kita akan rasa macam terlampau kecilnya diri aku ni kan. Begitu Ya, sempurna, begitu sempurna ciptaan Tuhan yang kita tak terfikir apa yang telah diciptakan dia kan. Okay, so mungkin kalau ada rakan-rakan yang nak tanya apa-apa soalan kan sebelum kita tutup sesi ni. Ya. Ada satu Sheila. Aha. Pada masa kami turun daripada Perice yang mengadakan Namkia Bazaar tu, sebab pada masa tu dah lewat petang lah, pukul 3 petang. Jadi kalau lewatkan lagi mungkin dah habis waktu zuhur asar sebab nak semayang kan. Jadi bersama rakan-rakan kita orang convertkan, minta kebenaran pada owner pada satu restoran, orang Buddha lah, ahli Sherpa Buddha, minta convertkan dia punya restoran untuk jadi surau lah, surau sementara, dan kami bersolat lah. Dia memang pelik lah tengok kita bersolat macam mana. Dan itu adalah satu solat dakwah kita lah kita buat. Ya. Ya. Dan orang yang mungkin tak begitu mengenali Islam pun willing untuk bagi tempat dia begitu Ya, dia Alhamdulillah. menghormati tetamu lah sebenarnya. Ya, Okay, so lagi sekali terima kasih banyak daripada pihak PMA untuk Abang Abu kerana sudi berkongsi pengalaman yang saya rasa tak semua orang akan mampu memilikinya. Bukan senang untuk ke Everest Base Camp, ini kan pula kalau nak mendaki sehingga ke puncak. Tapi apa-apa pun kita doakan yang terbaik atas segala impian, cita-cita Abang Abu supaya lebih berjaya lagi lepas ni. Dan rakan-rakan lain kata tak salah untuk berimpian sebab impian tu percuma. Okay? Ya, ya. Alright. So sekali lagi daripada PMA, terima kasih banyak pada sudi yang hadir hari ini dan saya doakan yang baik-baik untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you Cik Abu. Thank you Cik Syah. Okay, thank you. Thank Thank you. you, May I Abu. go? Okay. Oi, tak mau Syira naik gunung tu. Aduh, pening kepala orang. Tak payahlah May. Aku teringat lagi kisah ni lah, kisah ledang lah May. Makan kurma kan? Semua tak nak buat kurma pada muka. Okay, terima kasih. Kurma memang terbaik lah.